Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Hari ini kita ada tetamu special geng. Tak pernah lagi masuk dekat channel ni. Aku welcome Life of Pim. Pim, what's up bro? What's up? Thank you for inviting me to this wonderful channel, WeBro. So, video kali ni kita nak buat review karakter guys. Review karakter dalam bentuk Q&A. So sebelum ni kita orang dua dah post kat community post pasal Sabo. Okay. So sesiapa yang dah komen tu dah tanya macam-macam tu, kita akan jawab hari ni lah kan. Sebelum ni aku pernah buat benda ni dengan Aimon channel. Kita dah pernah borak pasal Shanks dengan Blackbeard. Yep. Tapi Aimon dia tak tahu pergi ke mana. Tak balik-balik. So daripada aku menunggu benda yang tak pasti, kita move on lah. So Aimon, kalau kau tengok video ni, tolonglah balik ke YouTube. Okay. Aimon dia dah start dalam dunia TikTok sekarang. Silap-silap masa nanti dia kerja dengan TikTok dia. Dia lupakan YouTube lah. Itulah tu. Okay, so dengan tidak membuang masa lagi, kita pergi kepada soalan pertama daripada Dark Zebat. Ya, itu dia. Pendapat pasal power strength Sabo sekarang ni, Yonko Commander level atau Admiral level? Awal-awal dia dah tanya pasal power scaling. Awal-awal dah berat. Macam mana ni? Awal-awal dah macam ni. Kau rasa kalau aku simple lah. Aku memang akan jawab Admiral level. Aku tak boleh terima kalau dia setakat Yonko Commander. Sebab kalau nak support soalan ni, jawapan ni, sebab Sabo dah pernah clash dengan Admiral masa dekat Reverie kan. Dia dah clash dengan Fujitora, dengan Aramaki, dua terus. Cuma kita tak tahu macam mana keadaan clash tu. Dia menang ke, seri ke, apa benda itu kita tak tahu. Tapi since untuk dia sebagai orang nombor 2 dalam Revo Army, dia mesti Admiral level lah bagi aku. Dia harus di level tu. Yes. Kalau sebelum ni kita boleh anggap Sabo tu macam apa ni, right hand man untuk Dragon kan. So macam first commander jugalah kan, kalau anggap Dragon tu Yonko macam tu. Tapi recently lah kan, kita macam dah dapat confirmation lah yang Sabo berjaya melarikan diri daripada Fujitora dengan Green Bull. Kita tak tahulah menang ke kalah kan, tapi kalau dah dapat lari tu, tak kalah lah. Bagi aku tak kalah lah. At least tak kena tangkap, mungkin tak dikalahkan lah kan, kalau dah selamat macam tu. Yes, so to fight against 2 admirals bersama 3 commander lain, is a good fit lah. Walaupun Green Bull tu kita agak meragui kekuatan dia, tapi Admiral is still Admiral. So kalau Yonko Commander kalau Yonko Commander pun aku letak Sabo atas everyone, kecuali Ben Batman, sebab semua orang sayang Ben Batman, termasuk aku. Tapi of course lah Admiral level lah. Aku rasa Sabo dengan Ben Batman pun dah Admiral level lah. Okay, so kita pergi ke soalan kedua. Napoleon Hill, adakah Sabo akan ada Conqueror's Haki sampai layak dipanggil Emperor of Flame? Kalau gelaran dia Emperor of Flame, dia tak berkaitan dengan Conqueror's Haki bagi aku. Dia berkaitan dengan dia punya merah-merah nomi dia lah, kuasa api dia. So soalan yang lebih, aku rasa lebih sesuai, adakah Sabo dah awaken dia punya merah-merah nomi kan. Tapi untuk Conqueror's Haki bagi aku simple. Kalau ada pun aku okey, kalau tak ada pun aku okey. Kalau Sabo ada Conqueror's aku faham, kalau tak ada pun okey lah. Yep, aku sama lah. Tapi aku pun bukan nak glorify Sabo sangat. Tapi since kalau aku ambil contoh daripada ASL tu sendiri, ada beradik sendiri, since Ace dengan Luffy ada, so bagi aku macam tak mustahil untuk Oda nak campak juga sikit benda tu dekat dia lah. Tapi soal jawapan safe dia, aku tak kisah. Aku tak ada rasa macam dia perlu, kan? Aku tak ada rasa macam dia perlu, and aku pun tak ada rasa macam dia tak ada. Dia maybe ada, tapi kalau tak ada pun aku okey macam tu lah. Sebab bayangkanlah Sabo macam level sekarang macam mana, dekat mana. So aku rasa without Hashoku pun dia still dah level seorang conqueror juga. So tak ada masalah. Yes. So conclusion dia, kita faham lah. Kalau dia ada pun kita faham, kalau dia tak ada pun okey lah. So soalan ketiga daripada Zulfadli, nak tanyalah, adakah family Sabo boleh bebaskan dia kalau ditangkap Marine? Sebab family dia pun bukan orang biasa-biasa kan. Aku tak faham status keluarga dia ni. Dia tak faham Pin.
Dia tak faham. Kau explain kat dia apa tu. Kau wait, dah explain panjang. Tapi simple je. Dia ni macam nak cakap, dia adalah bukanlah keturunan, tapi dia adalah orang besar dekat Goa Kingdom. So tempat Luffy nya kampung semua kan guys, kampung Luffy semua, tempat yang besar semua benda tu. So itu nama dia Kingdom of Goa. So Goa Kingdom. So family dia adalah macam raja kat situ lah. Raja kat situ. Lepas tu si siapa tu, dia tu sendiri sepatutnya jadi raja lah kat situ kan, kalau ikutkan dia punya keturunan dia lah. Tapi disebabkan Sabo dah melarikan diri daripada rumah, so benda tu jatuh kepada adik angkat dia, si siapa tu nama dia, Staley kan. Ya, Staley Staley something. So that's why lah Staley tu antara orang yang dijemput untuk hadir di Reverie. Dia ada antara family besar kat situ. So yes, kalau nak katakan keluarga dia memang betul, memang bukan orang biasa-biasa, and boleh dikatakan, boleh gunakan sedikit kuasa lah kalau Sabo ni nak ditangkap untuk Meru, untuk minta dilepaskan. Cumanya masalahnya Sabo ni dia bukan pirate biasa-biasa, dia bukan orang buat jenayah yang biasa-biasa untuk ditangkap oleh Marine. Dia Revo Army. Dia basically adalah musuh kepada WG, bukan musuh kepada Marine. So level yang family Sabo ni nak minta bebaskan Sabo, bukan minta pada Marine, kena minta pada WG, yang for sure WG takkan bagilah sebab orang tu dalam musuh kan. Kan. So bukan saja musuh lah, kalau kita tambah pula lagi dengan orang kata pengaruh Sabo tu, dia punya title dan sebagainya, so memang agak mustahil lah. Cuma nak cakap yes, family dia bagi aku memang bukan orang biasa-biasa dalam cerita tu memang bukan family biasa. Betul. Kalau nak bebaskan dia daripada world government, family dia kena ada kaitan dengan Celestial Dragon lah kan. At least yes, at least lah. Level macam tu. Tapi kalau macam tu pun aku tak rasa Sabo mampu bukan senang jugalah. Bukan senang. Sebab at least 20 Kingdoms, orang-orang yang 20 Kingdoms saya duduk kat sana, yes memang ada pengaruh sedikit besar lah. Tapi yang datang kat Reverie tu mostly hanya sekutu kepada WG. Korang jangan ingat diorang tu yang 20 founding fathers tu. Tak, diorang hanyalah sekutu raja-raja negara-negara yang bernaung di bawah WG. Macam tu. Tapi diorang bukanlah Celestial Dragon ataupun 20 negara yang terbentuk untuk jadi WG tu. Bahaya ni kalau kita cerita panjang sangat benda ni, memang panjang. Nanti kita dah pergi ke arah yang lagi jauh. Tapi yes, status keluarga dia macam tu lah. Okay, so kita pergi kepada Ali King. Adakah Sabo membunuh King Cobra atau dituduh? Kalau dituduh, macam mana Sabo nak bersihkan nama dia? Adakah dia orang akan gunakan Vivi kalau Sabo betul-betul bunuh King Cobra? Panjang kau punya soalan ni. Kalau Sabo betul-betul bunuh King Cobra, apakah sebabnya? First, aku tak setujulah yang Sabo bunuh King Cobra. Okay, so aku tolak yang tu. Kedua, memang aku rasa dia dituduh bunuh King Cobra. Memang kita dah tahu, kita dah dapat confirmation King Cobra mati sebab apa? Assassinate, kena bunuh. Tapi siapa yang bunuh kita still tak tahu. Aku rasa orang tuduh Sabo, poster tu orang tuduh Sabo, tapi aku tak rasalah Sabo yang bunuh. Dan aku rasa Vivi pun hilang. Aku rasa Vivi pun ikut lari dengan Sabo sekali, ataupun Vivi kena kidnap dengan siapa nama dia, Im Sama ke Gorose ke, tak tahulah. Itu pendapat aku lah. Kau pula Pim, macam mana Sabo dengan King Cobra penat cakap pasal benda ni. Sebab basically pusing-pusing benda yang sama je lah guys. Tapi lebih kurang macam tu lah dia punya situation tu kan. King Cobra dibunuh oleh seseorang, and masa tu ada Sabo. Mungkin Sabo cuba selamatkan King Cobra, tapi tak berjaya, dibunuh oleh seseorang, and then dia kena tuduh. And mungkin Vivi pun ada kat situ, and mungkin lepas tu Sabo pun nak selamatkan Vivi, so Sabo pun bawa lari Vivi. So end up Sabo lah orang yang bunuh King Cobra, and Sabo lah orang yang menculik Vivi. Lebih kurang macam tu lah kalau kita tengok situation dia. Tapi itu situation yang paling mudah untuk kita cuba bayangkan lah, imagine situasi tu, kalau situasi tu secara normal. Tapi aku tak nak terlalu berpegang kepada benda ni, sebab aku nak
Cakap sebab benda ni dah lama tau. Dah pegang benda ni lama. Memang sebelum keluar lagi the recent chapter ni yang pasal Sabo bunuh King Cobra apa, memang ramai gila orang buat teori pasal benda-benda yang macam ni. Aku sendiri pun pernah buat video dulu kan. So aku for now yes, aku berpegang dengan benda tu. Tapi aku harap yang Oda boleh spin benda ni menjadi lebih menarik. Menarik macam mana tu kita tengok. Itu aku nak surprise lah. Sebab kalau benda tu benda sama seperti apa yang aku dan orang lain fikir, aku rasa macam tak surprise lah. Benda yang kau dah lama gila tunggu kan, bertahun-tahun kau tunggu nak cerita ni datang. Tapi kalau cerita tu datang seperti apa yang kita fikir, okey je. Kita rasa macam best lah Zaf kan. Macam kita teka betul kan, kita boleh baca. Tapi tu aku tak nak berjaya baca pemikiran Oda. Aku nak Oda pusing. Aku nak tahu macam dia dah pusing. Tapi come on Oda, surprise ni. Macam tu lah. Adakah pusingan Oda sama gila macam bagi jadi ongkok? Tak tahu. Boleh jadi. Itulah Sabo ni, dia daripada Act 1 habis tak silap aku kan, cerita Sabo ni. Ataupun kalau kita nak tengok daripada Reverie lah. Itu lama lah. Reverie. So mungkin lepas Wano ni habis Oda akan pergi ke situ balik, tak tahu. Aku harap Oda pergi situ lah, explain kan. Okay. Pasti. So cakap pasal Sabo dan situasi sekarang, kita pergi ke soalan ni. Ada kaitan, adakah Sabo akan jumpa dengan Dragon dan cerita semua benda yang berlaku dekat Marijoa? Dan Sabo sekarang dekat mana? Dia lari ke mana? Ke mana Pim? Soalan daripada Aizlan Shah. Thank you. Yes. Ni memang susah nak fikir. Tapi yang menarik untuk tambahan daripada teori yang lama-lama sebelum ni buat, the best news yang dapat daripada recent chapter tentang situasi Sabo ni adalah tentang yang diorang berjaya selamatkan Kuma. Itu adalah poin yang bagi aku sangat-sangat penting. Sebab itu mission utama dia. So mission utama dia nak masuk situ, nak selamatkan Kuma, and diorang berjaya. And bila kita fikir pula Kuma ni ada kuasa, dia punya teleport punya kuasa tu kan, boleh pump campak mana-mana. So mungkin itu cara untuk diorang melarikan diri ke sesuatu tempat. Cumanya sekarang ni, kau rasa Zaf, dia ada lagi ke kuasa tu? Kuma, adakah dia masih ada kuasa tu lepas apa yang berlaku dengan dia, dengan eksperimen apa Vegapunk lah, apa benda lah, and macam-macam lah kan. Adakah dia masih ada kuasa tu? And kalau dia betul ada kuasa tu, kenapa dia tak campak jadi orang terus semua pergi ke Kamabaka Kingdom, berjumpa terus dengan Dragon dan sebagainya? Tak adalah Dragon nak perlu terkejut baca surat khabar semua benda tu. Kau faham tak maksud aku? Kan? Dia boleh kan? So tapi adakah ada reason kenapa nak campak ke satu tempat yang lain, ataupun sebab dia kehilangan kuasa dia? So kat situ pun banyak soalan lah. Tapi ke mana dia pergi, kalau tanya aku memang tak tahu. Sebab Sabo sebab Dragon pun tak tahu. So bila Dragon pun macam tak tahu status, macam ni lah Dragon kerut muka dia. Sebab dia perlu tahu benda tu daripada berita. Benda tu sepatutnya dia tahu daripada dorang lah kan. Dorang yang bagi tahu contact ke apa benda. Tapi since dorang tak contact sampai Dragon baca berita tu berdasarkan khabar, meaning memang dorang terputus panggilan, terputus connection lah. So pastinya diorang lari di tempat yang memang Dragon ataupun yang lain sendiri pun tak sangka dia kat mana. Memang tak dapat detect lah. Tapi tu pun masalahnya Zaf, benda dah lama, kita pun tak tahu. Kita duduk cakap-cakap macam ni, rupanya Dragon betul-betul dapat contact betul-betul dapat contact lepas baca surat khabar tu. So itulah dah 7 hari dah. Benda dah lama. Benda dah lama. So boleh jadi macam tu jugalah. Tengoklah macam mana. Kau rasa macam mana? Pasal kuasa Kuma tu interesting juga. Sebab power dia sebenarnya orang tak perasan betapa imbalance-nya power dia. Yes. Boleh teleport. Tapi betul lah, setuju lah. Kalau dia dah boleh teleport, kenapa dia dah tak guna awal-awal kan? Terus pergi ke Dragon kan? Itu satu. Tapi satu benda yang aku tak sure nya, Devil Fruit ni yang kita tahu hilang tu bila dah mati kan? Yes. Kita tak pernah lagi lah tengok satu karakter ni memang dulu dia ada kuasa Devil Fruit, sekarang dia tak ada. Okay. Dan Kuma, situasi dia at the end of the day dia still hidup. Dia still hidup. Aku tak tahu hidup dalam bentuk macam mana. Jadi itu sama ada fikiran dia, mental dia dah ke tempat lain. Adakah fikiran dia disebabkan sakit mental tu dia dah tak boleh guna kuasa tu pun aku tak sure. Tapi disebabkan aku rasa Sabo tak sampai lagi ke Dragon, aku rasa dia tak boleh gunakan kuasa tu. So Sabo sekarang ni bukan dekat Marijoa, bukan dekat tempat Dragon lah. Dia tengah on the way lah kot kan. Tengah on the way. And
dalam chapter baru ni pun dah cakap kan, diorang melarikan diri kan. So dah lari, Fujitora pun dah atas kapal dengan kepala berbalut tak tahu ke mana. Rokugyo pun dah sampai ke Wano. So benda ni dah terlalu lama guys. Dia dah lebih 2 minggu aku rasa kan, kalau nak compare dengan timeline Reverie tu kan. So kita tunggu je lah, nanti Oda cakap siapa kat sini tengah lepak dengan Vivi. Sebab timeline tu dah berlaku, situasi tu sebenarnya dah berlaku, kita je yang belum diceritakan oleh Oda. So maksudnya bila cerita tu sampai, kemungkinan besar kita memang dah nampak dia dekat satu tempat, and lepas tu baru kita boleh dapat flashback dia. Sebab benda dah lama guys, kita je yang belum dapat lagi cerita dia macam mana. Betul. Okay, thank you Izlan Shah. Soalan seterusnya daripada Ame Cools. Okay, soalan dia ada 3 soalan. Soalan pertama, adakah Sabo setaraf dengan kekuatan Luffy Awakening? Aku okay. Dia nak bandingkan Luffy dengan Sabo Okay, before lawan Kaido, before Wano, aku boleh kata Sabo atas Luffy before Wano. Tapi sekarang ni untuk akulah, sekarang ni kita tengok Luffy dah buat, dia dah perfect, dia dah complete semua. Dia dah ada advanced observation, armament, conquerors, and then ada awakening lagi. Dia baru je kalahkan world strongest creature guys, world strongest creature. Dan mungkin Sabo punya feat yang paling tinggi, dia dah kalahkan Green Bull kan, contohlah dia dah kalahkan Admiral. Tapi Admiral Green Bull sekali tak berani datang Wano sebabkan Kaido. So kau nampak tak, Luffy boleh berjaya kalahkan someone as strong as Kaido, walaupun bukanlah one on one kan. Tapi disebabkan feat tu, aku masih letak Luffy atas Sabo lah. Sekarang ni Luffy atas Sabo. Kau macam mana Pim? Kejap, itulah noob cara maki. Kau takut nak datang Wano disebabkan Kaido, tapi kau nak pergi tangkap kepala Luffy, orang yang kalahkan Kaido. Kau kenapa gila? Tak faham betul aku admire orang ni. Okay. So aku tak pernah, aku seriously aku tak pernah terfikir lagi lah pasal Sabo punya nak bandingkan power level ni, power level daun dua lah. Tapi bila kau explain tadi, aku rasa aku okay juga. Cuma tu lah, memang betul lah, Luffy sekarang ni memang is a complete character untuk menjadi Yonko lah. Dia memang set of haki dia memang dah complete dah kan. Kalau ada lagi tu pun memang extra advanced level lah kan. Tinggal nak wifi haki tu je lah. Kan? Tapi basically dia dah ada segala-galanya lah. Dia punya Kenbu pun dah apa orang kata, dah ada future sight. Dia punya busur pun dah boleh salut dengan Hoshoku. Dia punya Hoshoku pun dah memang menggila-gila kan. Lepas tu dengan Rio lah apa benda. Lepas tu Awakening Devil Fruit. Bukan saja Awakening Devil Fruit, dapat Zoan tu punya Awakening Zoan lagi macam-macam benda lah kan. So memang jauh lah, bagi aku jauh lah dia tinggalkan Sabo. Serius jauh jauh. Mungkin terlalu liar lah, kita pun tak nampak sangat Sabo kan macam mana kan. Tapi for now, apa yang ditunjukkan kepada kita, jauh lah Luffy tinggalkan Sabo. Yes. Okay, so dua-dua setuju Luffy lagi kuat daripada Sabo. Okay, sebelum pre-time skip, kenapa Sabo tak pernah lihat artikel atau poster Luffy selepas kejadian Enies Lobby? Ni orang macam fikirlah kenapa Sabo tak pernah pergi dekat Luffy kan. Kita tahu waktu tu Sabo ada amnesia kan. Sabo ada amnesia, and benda yang menyedarkan dia adalah kematian Ace. Aku tak tahu lah kenapa dia tak tersedar kalau dilihat poster Luffy pun. Tapi at the end of the day, Oda nak buat cerita kan. Oda nak buat cerita yang kematian Ace tu lah yang trigger dia punya awaken, dia bangun daripada dia punya amnesia tu lah. Yep, betul. Aku ni tak ada apa sangat nak tambah lah. Benda ni Oda takkan explain lah. Yep, sebab dia just perlukan satu moment ataupun satu impact yang kuat untuk punch Sabo supaya dia sedar. Memang dalam banyak-banyak tu memang dia pilih moment Ace tu. Dia pilih moment sebab dia, kalau dia baca sekalipun, dia baca situation Luffy dekat Enies Lobby ke apa, benda tu tak ada apa sangat. Macam seorang pirate yang dah langgar tempat ni, buat nama sah. Tapi Ace tu sebab mati. Lepas tu dalam perang dekat Marineford. So agak
besar lah impak dia untuk Sabo. So itu je lah kot point untuk Oda guna. Okay. And then soalan ketiga, adakah kemungkinan Sabo larikan diri bersama Vivi semasa Reverie? Ini pun dah borak sikit tadi. Boleh jadilah sama ada Vivi dengan Sabo ataupun Vivi dengan kena kidnap lah. Betul. Okay. Alright. So soalan seterusnya daripada MZZ Kaido. Kenapa nama Sabo post time skip baru naik? Pre-time skip sepatutnya Sabo dah dikenali ramai termasuk Ace sebabkan dia nombor 2 Revolutionary Army. Adakah Oda last minute dapat idea watak Sabo? Bukan last minute sebab tattoo Ace tu. Tattoo Ace tu daripada yes, definitely not last minute. Dia antara Oda ni banyak gila foreshadowing yang best-best, tapi bagi aku antara foreshadowing yang paling gempak Sabo punya. Sabo. Ya, betul. Kena tengok flashback dia tu. Flashback dia tu memang dah nampak dekat situ yang Sabo bukan last minute watak yang dimasukkan lah. Dia memang Oda ni dah plan yang Sabo ni memang akan datang balik dekat pertengahan cerita. Sorry, dekat ujung cerita dan sebagainya. Memang bukan penambahan lah. Lepas tu kalau kita nak, aku pun tak sure Oda ada explain ke tak kenapa yelah kemudiannya baru naik nama dia kan. Tapi aku rasa just nak align timeline tu je lah. Macam tadi kita cakap lah, macam mana nak align timeline dia adalah disebabkan Sabo ada training semua benda. Lepas tu yes, dia betul-betul start gerak lepas situasi Ace tu kan, bla bla bla. Dia saya cakap dia lebihkan daripada macam build up karakter dia lah. Dia tak nak Oda tak boleh masukkan dia awal-awal. Oda masukkan dia awal, impact tu tak ada. So korang nampak tak cun Ace mati, flashback, lepas tu baru hint yang dia datang, dia muncul yang dia hidup lagi. Dia macam tu lah. Bagi aku memang Oda sengaja sorok Sabo ni sebab dia nak buat moment bila Sabo muncul kembali tu macam sangat beautiful lah. Untuk aku beautiful lah. Ada orang tak setuju, ada orang kata bullshit, ada orang kata macam tiba-tiba kan. Bagi aku moment tu bila Luffy sedar yang dia ada abang lagi, itu hit hard lah. So itulah aku rasa memang Oda sengaja sorok Sabo. And last minute tu memang tak setuju. Paling obvious Ace punya tattoo ada S. And kalau korang perasan yang cup tu, ini ada kat manga, cup sake tu mula-mula orang nampak dua cawan je kan. Bila korang zoom betul-betul memang ada cawan ketiga. Oda buat macam siluet dekat manga panel tu. Cerita apa aku tak ingat lah. Okay. So soalan ke-8, adakah Sabo akan mati sebelum Luffy? Mati-mati ni susah lah geng. Susah nak jawab lah geng. Adakah Sabo akan mati? Benda mati-mati aku macam dah macam Fika punya level lah. Aku malas betul lah. Give up betul aku kan. Sedangkan Kinemon pun tak mati. Kan sekarang kan macam Kinemon tu benchmark untuk karakter yang layak mati atau tidak. Kalau dah kena macam tu, dah sedih macam tu, dah memang kau punya moment tak mati. Aku tak tahu dah nak set macam mana untuk karakter lain. Serius. Dah terpancuk-pancuk dah. Ataupun sebenarnya dia yang jadi saksi journey Luffy untuk pihak A sebagai abang Luffy macam Iruka dalam cerita Naruto. Tak ada, aku rasa Sabo takkan mati lah kot. Tak tahu lah, tapi tak mati aku. Susah kan. Tak matilah. Takkan dia nak bunuh lepas tu bunuh Sabo pula kan lah. Tak matilah. Boleh lah, betul lah ayat dia ni. Saksi journey Luffy untuk jadi Pirate King lah. Okay lah. Yes. Dia akan jadi saksi lah. Betul. Okay. Soalan kedua, adakah Sabo tahu kisah koala dulu diselamatkan oleh Fishman? Kalau dia sempat jumpa Jinbei atau nampak poster Jinbei? Tahulah kot kan, dia dah best friend dengan koala tu. Adakah Sabo tahu kisah koala diselamatkan oleh kalau koala cerita dia tahulah kot. Tapi Jinbei dia tak pernah jumpa lagi kan. Siapa? Sabo. Dressrosa tak ada Jinbei lagi. Sabo, aku rasa Sabo tak pernah jumpa Jinbei pun kita tak pernah lagi nampak dia bercerita tentang benda tu kan. Revo Army. So mungkin dia pun tak tahu koala tu. Mungkin dia pun tak tahu koala tu ada dekat Revo Army dan sebagainya.
Okay, betul-betul. Right. So soalan seterusnya Isra Takif. Saya ada persoalan. Sekiranya Sabo berjaya awaken merah-merah Nomi, adakah dia akan dapat api biru? Wah. Kerana api biru dikatakan api paling panas. Pandai sains kau dek. Okay, ini betul, aku setuju. Api biru memang aku still ingat, aku belajar sains dulu, api biru lagi panas. Sekiranya Sabo berjaya, adakah dia boleh membalas dendam pada Akainu? Okay. Okay. Kita dah dapat awaken Logia ke? Belum, kita cuma Belum, ada teori tentang Logia punya awakening. Tapi confirmation untuk kewujudan ataupun macam mana rupa dia tu belum ada confirm lah. Tapi aku actually nak sokong dengan point ni lah. Sebab masa aku buat SBS sebelum ni, Oda indeed memang ada beritahu yang ada certain devil fruit ni memang ada macam mana, apa ayat tu ada devil fruit yang lain yang memang boleh overpower daripada devil fruit tu. Contohnya Akainu punya Akainu punya memang overpower merah-merah Nomi. Itu dah pasti. Dan certain buah yang lain lah. So aku ada terfikir yang bila ada set macam tu, is it possible untuk certain buah tu awakening supaya dia boleh overpower balik buah yang dah overpower dia tu. Walaupun pemikiran aku ni agak mengarut sebab yelah, katakanlah merah-merah Nomi awakening and overpower apa maku yang nama dia magma tu kan, ingat Jepun. So kalau magma tu pula awakening so macam mana kan, so macam bodoh lah pula aku rasa, pusing-pusing. Cumanya Oda pula dia dah tekankan di dalam cerita based on cover volume yang power Sanji kan kaki dia tu kan berapi, api merah, api biasa tu kan, color biasa api. Dalam cover volume tu kan dia color warna biru. So indeed memang betul dia ada set dalam cerita yang memang dia akan buat power api tu lebih power akan tukar jadi warna biru. So maybe benda tu boleh apply untuk merah-merah Nomi lah kalau betul awakening dia macam tu. Betul. Okay. So memang sekarang ni awakening Zoan kita dah tahu jadi apa, jadi kuat, jadi durable semua. Awakening Primisia dia boleh affect surrounding. Awakening Logia belum explain lagi kan. Betul. So aku memang tak sure, tapi kalau dia boleh buat power up yang lebih kuat macam api biru ni, okey lah. Kalau itu Oda yang nak pergi ke arah tu, okey. Tapi kalau api boleh jadi api biru, kalau benda lain macam mana? Kalau ais ke, kalau pasir ke? Betul. Itu kena fikir. Sebab Logia ni dah satu natural element lah, bla 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 semua. So untuk dia upgrade ke certain part tu, untuk power tu upgrade susah sebenarnya nak fikir. Macam kita ambil contoh lagi satu, Aramaki lah kan, pokok. So forest fruit nak awakening jadi apa lagi kan selain daripada elemen kayu, pokok tu sendiri dan sebagainya. Gas, kuasa Caesar pun sama. Level macam mana lagi gas tu nak pergi kan. Api tu lah kita cakap, api mungkin kita boleh fikir tukar colour sebab dia punya temperature tu lagi panas, tapi yang lain-lain tu susah sikit. So aku tak berani nak cakap lebih lanjut macam mana sebenarnya bentuk awakening untuk Logia ni. Yes. So sangat-sangat interesting nak tengok apa yang Oda boleh buat awakening Logia. Betul. Okay, aku rasa ni soalan last lah channel ni. Sebab dah 30 minit habis. Sana. Oh shit, 30 minit lah. Kita akan sambung soalan, tapi kita habis 10 soalan dekat Wibro dan lagi 10 soalan. Kalau cukup 20 lah kan. Dan seterusnya korang boleh tengok dekat channel aku. Okay, kita habis soalan terakhir, nombor 10. Let's go. Okay, jap. Sebelum ke 10 tadi, part kedua soalan 9 ni dia ada cakap pasal balas dendam. Balas dendam. Okay, aku macam tukar sikit lah soalan dia. Antara Ace dengan Sabo, siapa yang kau nak bunuh Akainu ataupun kalahkan Akainu? Antara Ace pula. Antara Luffy dengan Sabo. Ace ada arwah dah. Aku prefer Sabo lah. Okay, nice. Aku pun suka sebab tu lah, kita nak buktikan yang merah-merah Nomi mampu mengalahkan Mama tu lah. Okay. Yes, betul. Alright. So soalan terakhir untuk channel ni daripada Fuma Kila. Apakah peranan Sabo untuk Luffy ke depan nanti?
Sebab gelaran Flame Emperor tu bukan saja-saja. Bukan saja-saja, Bim. Kita nampak Oda naikkan lah. Kita nampak Oda naikkan dua karakter ni. Seorang dah memang title Emperor of the Sea, seorang lagi title Flame Emperor. Bagi aku peranan Sabo untuk Luffy ni simple lah. One day diorang akan berjumpa dan diorang akan terlibat dalam peperangan menentang world government lah. Maknanya aku boleh expect yang Straw Hat Alliance akan bergabung dengan Revolutionary punya team lah untuk mengalahkan world government. Aku rasa tu lah Sabo dengan Luffy ni. Okay, aku setuju. Sebab aku Flame Emperor ni aku cuba tengok yang Oda dia bermain dengan words lah, perkataan flame ni boleh jadi pelbagai jenis maksud lah, dia punya power dan sebagainya. Dia pun boleh jadi sebagai satu kata apa macam nak cakap macam satu semangat tau, macam membara di dalam diri orang lain untuk go against WG. Dia macam yalah revolusi lah kan. Memang itulah dia. So membaranya revolusi untuk untuk diorang follow Flame Emperor ni. So memang role dia untuk Sabo kepada Luffy sama macam Zaf tadi, aku rasa memang itulah support dia. Dia memang aim untuk jatuhkan world government, itu dah pasti. And Luffy pun nanti kalau based on apa yang kita fikir dengan segala apa yang berlaku pada Void Century, Ancient Kingdom, Joy Boy pun kita sama juga, kita ada fikir relatable dia alhamdulillah dia punya relate tu untuk sama jatuhkan WG. So basically diorang punya end up diorang punya arah tuju dia tetap sama lah untuk Sabo dan juga Luffy untuk kalahkan WG and tumbangkan WG. So sama-sama memerlukan lah basically. Yep. Okay, so kita berhenti setakat ni untuk part 1. Part 2 korang kena pergi dekat channel Pim lah. Okay, kita akan sambung dekat situ. So thank you so much guys for watching this video. Jangan lupa support aku dan juga Pim. Jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Laju betul Kita kena laju. Laju gila.